Okey. Okay, last time teacher ada share yang katanya format, teacher tak pasti lah, rasanya trial SPM RSM ni follow ke tak sebabnya soalan dah dibuat. Macam PC, teacher dengan teacher Nurul buat soalan apa lupa dah untuk trial kan. Format teacher tak pastilah kalau SPM RSM ni dah follow yang terbaru kan. Yang teacher bagi ni adalah format SPM akan datang ni lah yang tahun depan punya. Sebab trial SPM RSM tak pasti dia follow ke tak sebab soalan dah dibuat awal kan. Okay. Hari tu teacher kata format dia bahasa macam biasa tapi bahasa Melayu duduk atas. Tu memang totally tak ada masalah lah kan. Okay, and then selepas pada tu untuk calculation dia dah tak bagi dah REM kat bawah. Dia just bagi predictable kat belakang tu yang lengkap lah kan. Sebuah predictable yang lengkap tu lah. Okay. So teacher ada bagi tahu dia ada kelemahan dia sikit kan. Teacher ada cakap ada kelebihan dan juga kelemahan dia. Tapi teacher tak sebut kelemahan tu kan. Kelemahan dia macam ni. Pertamanya teacher bagi tahu balik lah. Predictable ni kalau dia bagi ceraikan dia daripada detach lah dia daripada booklet tu dan letakkan di tepi awak lah sebelum awak mulakan menjawab tu lah. Okay, mudah kan. Tak adalah nak pergi sana pergi sini kan. Pergi belakang. Di belakang tu yang susah tu kan nak tengok soalan lagi. Tu macam menyusahkan kan. Okay, and then dia start dah construction kan. Okay, then kat situ ada boleh bantu awak ejaan dan juga simbol kan. Ada satu lagi. Teacher tulis kat sini kan. Okay, dalam kotak ni dia mesti ada number of proton number lah kan, number of proton dan juga REM. Okay, kat sini kan. Ini teacher nak bagi tahu hati-hati kat situ. Okay, dalam predictable yang besar-besar tu kan. Dia mesti kat tengah-tengah ni dia ada penunjuk kan, indikator lah untuk awak rujuk. Apakah yang dimaksudkan dengan ini, nama dan sebagainya kan. Okay. Tapi hati-hati kat sini A dengan B ni. Sebab ada certain predictable dia kat atas number of proton, kat bawah REM. Kadang-kadang REM duduk atas. Kadang-kadang kat bawah number of proton. Macam tu. Jadi sebelum awak nak start apa-apa kan, kalau mungkin awak dah terbiasa tengok predictable REM duduk bawah kan. So hati-hati kat situ, tengok dulu penunjuk dia tunjuk apa. REM duduk kat mana. So nanti awak tak salah ambil lah nilai tu kan, sayang lah. Okay, melainkan awak memang dah hafal. Sodium berapa, sodium proton number 11, mass dia 23. Itu kalau awak tahu kan. Magnesium berapa kan, 12 dengan 24. Yang mana satu number of proton, mana satu mass. Tu awak kena hati-hati kat situ. Okay. Lagi teacher nak bagi tahu. Okay, nombor berapa dah format predictable nombor 3 lah pula kan. Ni sambungan daripada hari tu Okay, anything. Ini teknik menjawab. Tapi teacher nak ingatkan je. Anything yang involve elektron mesti sebut particles. Sekejap teacher explain balik. Particles ada 3. Molecules, ion, atom. Mungkin certain awak dah tahu benda ni kan. Sebenarnya teacher selalu rujuk yang Cikgu Azmi tu sebab dia tu adalah orang yang paling rugilah kalau tak kenal dia. Macam itulah. Kita kalau ada elektron mesti sebut atom, mesti sebut pasal zarah kan, partikel, atom, molekul dengan ions. Contohnya kan yang selalu student terlepas pandang, contoh kita nak cakap pasal reactivity kan. Reactivity. Contoh reactivity group 1. Okay, kita nak kata pasal sodium kan. Sodium. Okay, sodium ni apa? Sodium ni adalah cation. So bila cation dia release elektron kan. So bila dalam jawapan nak sebut macam mana? Kita kena sebut macam, kita nak explain pasal bagaimana sodium tu berubah jadi ions kan. Kita kena sebut macam ni. Sebelum ni teacher tak tekankan sangat kan. Sodium atom. Sebab ada nak cakap pasal elektron ni, dalam jawapan ada elektron je, mesti dalam jawapan tu ada atom, molekul, ions, tak kisahlah yang bersesuaian. Tengok sini kan. Ni Na ni atom, bukannya molecules, bukannya ions kan. Sebab tu sebut Na atom. Okay, release. Okay, 1 electron. Kena sebut kan berapa elektron kan dalam chemical bond. 1 electron.
to form sodium ataupun Na ion pun boleh. Na plus ion. Kena sebut. Ion ada, ni ada. Awak tak selalunya student akan buat macam ni. Sodium release one electron to form sodium ions. Ni memang kita akan sebut ions kan kalau dia sebab dia Na plus. Yang ni yang student selalu termiss. So once dalam jawapan tu ada elektron, so apa-apa yang awak sebut, substance yang awak sebut tu mesti belakang tu kena ada molekul ke, atom ke, ion ke, mesti. Okey, nantilah kita akan banyak lagi kan selepas ni. Selepas trial tu sebenarnya panjang lagi masa untuk kita buat kan. Dia jadi pack sebab kita nak kerja trial ni kan. Trial ni sangat penting. So nak score juga kan. Okey, dan seterusnya kalau elektron dalam jawapan kena tulis penuh penuh lah, eja penuh. Tapi kalau dalam equation, half equations yang kita belajar tu kan, kita boleh buat simbol ni, E dash tu kan, E negatif atau E sahaja, diterima tak salah pun. Tapi kita selalu buat yang ni kan. Okay, then ni campur-campur tau tips dia. Okay, nombor 4, tiba-tiba kat heating curve. Tak apalah, salin je lah. Heating curve dengan cooling curve. Cooling curve. Okay, kadang-kadang soalan minta sketch kan, walaupun tak adalah selalu sangat ditanya kan. Okay, kalau macam cooling curve kan dia menurunkan. Okay, apa yang teacher nak bagi tahu ni? Ni. Kita tak boleh buat macam ni. Apa yang teacher buat ni? Yang ni tak boleh. Ada edge, tak nak. Kalau boleh smooth ada curve macam ni Sama juga macam heating curve pun. Okay Ini. Take note lah. Sebab dah lama tinggal kan. Tiba-tiba datang teacher bagi tahu pasal ni dah lama tinggal kan. Okay, seterusnya apa lagi? Okay, apa lagi teacher bagi kat bahan yang ni. Ini yang bahan yang kita dapat masa slot tu. Ini yang kita dapat kan. Okay, ini lukisan. Okay, lukisan yang betul. Okay, tolong take note dan tolong bagi tahu kawan-kawan yang lain lah. Mungkin diorang nak tengok recording ke. Takut yang jenis tak tengok tu kan. Okay, untuk lukisan yang melibatkan draw solid arrangements of insolid ke, gas ke ataupun liquid kan. Solid kena buat, dia tak semestinya penuh kotak, tapi kita kena lukis partikel tu rapat-rapat kan, sangat rapat kan. Buat 4x4 macam Cik Azmi buat ni. 4x4 tu maksudnya 4 ni kan, melintang dengan menegak tu. Ataupun 3x3 boleh. Okay, then diingatkan lagi sekali, hati-hati bila lukis tu comel-comel. Kan teacher kata dah, nanti masa exam nanti bawa lah tu jangka lukis sebab kita nak lukis, takut ada lukis electron arrangement tu kan yang dalam ionic compound, covalent compound tu kan. Kita nak lukis shell tu kan tak boleh macam ni kan, tak boleh kan, dia kena bulat-bulat betul kan. So bawa jangka lukis awak boleh je. Kecil-kecil, gunalah kalau dia ada soalan yang melibatkan draw lah kan, draw particles ni, pakailah jangka lukis tu buat comel-comel. Dia tak boleh bertindih kan, tak boleh pula. Dia kena macam ni, cantik macam ni. Okay, 4x4 ataupun 3x3, 2x2 tak boleh 2 ni je. Yang pemeriksa suka, yang katanya dalam skema memang ditunjuk macam tu je. Okay, bila pergi kat, liquid kan, liquid ni bebas. Tak kisah nak berapa nak buat, tapi ada yang attach macam ni, ada yang attach macam ni, ada yang jarak sikit. Tapi jangan terlalu jarak lah macam tu. Macam ni pun boleh. Ada juga kawan awak buat macam ni kan. Boleh juga. Ni liquid lah ni, asalkan ada yang attach. Dan juga space dia. Dia bukan macam solid kan, semua melekat kan. Ini. Boleh lah ni. Okay. Tu tak ada syarat. Solid je yang ada syarat. 4x4, 3x3. And then satu lagi gas. Okay, gas. Gas ni tak kisah berapa awak nak letak dalam kotak tu. Janji dia single. Single atom lah, single particle tu kan. Single atom. Dan jarak-jarak macam tu lah single. Jangan ada yang awak terbuat dua macam tu. Tu bukan gas lah Gas memang dia punya particle tu memang collide each other sebab dia terlalu jauh kan. Okay itu saja setakat ni. Kalau awak simpan lagi lah nota Cik Azmi tu, yang ini awak boleh rujuk tips. Semua dia bagi sebenarnya, cuma dalam slot tu mungkin ada yang terlepas pandang. Yang ini kalau nak tahu format.
Selalu tanya dengan teacher, kertas 2 ada macam mana? Ni tengoklah balik ni. Ini amali yang awak kena buat dalam lab ni. Kertas 2 ni adalah yang awak kena jawab tu kan. So yang ini kita akan start dengan amali dulu. Baru nanti jawab secara ni kan atas kertas kan. Yang ni yang praktikal. So kalau tak buat yang ni kosong. So kena buat ni dulu baru dapat ni dikira, ni dikira. Kalau awak buat awak tak buat kertas 3 tapi awak buat kertas 2, kertas 1, kosong. SPM kosong sebabnya amali ni kena ada. Okay. Boleh je tengok dia punya tips menjawab eksperimen dia bagi. Sebabnya dia 17 tahun mengiksa kertas. Mana tak pakarnya dia tu kan. And then dia tahu je, dia tengok soalan je dia tahu je. Dia memang tahu soalan macam ni. Salah ni soalan macam ni. Soalan ni bukan macam ni. Macam itulah. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okey tak? Okey teacher. Okey, nanti kalau siapa yang buat nota cantik-cantik tu postlah kat grup kan ataupun biar dia orang tengok recording je lah. Okey, seterusnya sebelum nak pergi redox tu, teacher nak ajar tangent sikit-sikit tangent. Okey, tangent kan ingat tak yang kalau ada perkataan at, macam contohnya determine recall fractions at 30 second bla 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 tu kan. Okey. Ada yang kata dia tak mahir lagi macam mana nak cari tangent. Okey, mahir tak mahir tu awak ikut je tips yang teacher bagi. Teacher kata panjang tu kena sama at least 3.5. Cuma sudut tu tak perlulah kita nak ukur dengan protractor tu kan. Protractor tu kan tak payahlah, kita just nampak secara mata kasar tu dia sama cantik. Contoh macam ni. Tengok ni. Ni kan kalau perasan ni ada segitiga dia. Perasan tak kat situ, nampak tak? Okey, so tengok yang sudut dia cantik lah. Tak adalah macam gini, lepas tu gini kan. Macam ni besar ni tak ada angle pula, salah lah tu. Tengok dengan mata kasar je tak apa. Dia tak semestinya terlalu accurate sampai menyusahkan, rasa terbeban nak buat tangent kan, tak ada. Okey, selepas tu pastikan nak buat tu dulu. Contohnya dia kata in minutes, contoh 3 minit lah kan. Add kalau add tu terus buat tangent lah. Add 3 minutes. Okey, awak carilah dalam ni. Kalau dalam second, awak tukarlah minit tu kepada second dulu. Okey, bergantung pada data yang dia bagi kat atas. Yang ni kat atas ni S kan, second kan. So tukarlah 3 minit kepada second dulu. And then cari 3 minit darab 60, 180 kan. Anda kata 180 duduk sini, contoh. Okey, so buatlah dulu. Plot dia lah, point kan dia kat situ. Okey, point dia kat situ maknanya tangent tu akan start ni tengah dia kan. Yang kan teacher kata panjang tu ni tangent, panjang kena 3.5 at least. Lebih lagi cantik lah, tapi jangan lebih sangat sampai terlebih graph paper tu. Okey, so start daripada tengah ni adalah yang dia kata add tu 180. Lepas tu tarik berapa macam tu. 35. And then baru buat segitiga. Okay, so nak kira gradient ni kan. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okay, awak carilah kat sini. Contoh kalau awak faham macam ni, sini Y2 sebabnya menegak kan. Ni Y1. So antara ni kalau awak tolak dapatlah change of Y tu kan. Okay, ni X1, ni X2. Dia banyak, awak kan ada dalam fizik kan. Ni X ni. So nya dapatkan nilai ni, bahagikan je. Macam tu. So jangan rasa tertekan buat tangent ni. Tak pun, pakai tips tu je. Sebabnya dalam skema yang teacher bagi tu, mungkin salah skema jugalah kan. Sebab ada skema yang tu ada yang salah kan sebelum-sebelum ni. Okey, yang ini jawapan untuk nombor 8 tau. Soalan ROR tu kan. Korang buat nombor 9 tapi teacher bagi nombor 8. Korang snap lah. Ini nombor 8. Ada lagi tak hantar homework tu. Graf ni ikut korang kan, cuma yang ni ambillah gambar. Kalau ada salah skema macam awak tak dapat jawapan tu kan, nanti tanya teacher biar teacher calculate balik. Okay, tengok kat sini kan julat yang diterima ni kan maksudnya kan dia kan korang buat add tu kan. So add tu contohnya jawapan dia 0.44. Sebenarnya dalam skema dia terima plus minus 0.05. Maknanya kalau kurang daripada ni, daripada 0.44 jawapan skema, kurang daripada 0.05 pun diterima.
at least ataupun lebih daripada 0.44 ni, lebih dia adalah 0.05 diterima. Sebab tangent kan, lain orang lain, dia punya size tangent lain-lain kan. Cuma tak, tangent kalau cantik memang jawapan tak akan pergi jauh daripada tu lah. Kalau sangat jauh dengan skema jawapan memang tangent awak salah lah tu. Cara pengiraan semua tu Okay, dah habis dah semua. Okay, kita akan pergi kat redox hari tu, redox. Okay, start minggu depan, satu lagi benda. Start minggu depan kita akan selit-selit dengan amali bila macam rasanya okey kot. Okey kot. Selit-selit dengan amali. Okay, disebabkan ada 61 amali, benda tu memang nampak banyak kan, tapi korang akan terbiasa juga. Okay, dan disebabkan 61 amali, takkanlah semua benda daripada teacher kan korang cari. Tapi tak terbeban pun sebenarnya sebab jawapan boleh cari. Cuma korang nak explain tu, kena fahamkanlah eksperimen tu kan. So kalau kata sekarang kita gabung sebab PDPR kan, andai kata bersemuka, so kita tak gabung dah kan. So-nya turn tu akan jadi sama jugalah. Turn group tu. Teacher nak buat macam mana? Macam ni contoh lah Nanti teacher kelas dah boleh start kot pilih. Nanti teacher bagi Teacher buat gini. Nanti teacher sediakan 1 ke 4, 5. Dia ada 7, 7, 14 kan. 6, 7. Lepas tu teacher tutup dengan satu box. Box ni teacher buat A. Tutup dengan satu box. Nanti teacher bagi PDF. So-nya group tu, setiap group tu pilih lah nak A ke B ke C ke. Kalau A tu teacher buka box, turn awak nombor 1. Maknanya minggu depan dah start turn, kita start dengan amali form 5. Silap form 4 yang tak siap tu, yang habis in tu kat modul amali form 4. Form 5 tu korang dapat kan. Kalau yang tak dapat teacher bagi soft copy. Okay, andai kata teacher kata tak kisah pun kan kelas mana yang pilih dulu kan, sebab korang bukan tahu pun belakang box tu ada warna, ada nombor berapa kan. So-nya awak pilih C. Okay, C teacher buka box teacher tak tipu tau. Teacher buka box tu, nanti teacher tunjuk box tu. Okay, sebenarnya giliran yang awak pilih, siapa pilih C tu, giliran dia nombor 5. So tengoklah macam mana, setiap group 1, 1, 1. And then setiap kali kelas kita akan pergi 3 ke 4 group. Tengoklah sebabnya jawapan tu teacher akan minta sehari sebelum kelas. Take note jawapan untuk eksperimen hantar kat teacher kalau boleh dalam bentuk PDF sebab senang teacher nak buka jawapan tu. PDF dan juga hantar sehari sebelum kelas. Sehari sebelum kelas. Sebab kalau ada benda yang salah, teacher boleh betulkan time kelas, so awak present benda yang betul. And then senang teacher nak ambil PDF tu, and then masa kelas tu teacher terus share screen lah. Okay tu nanti lepas kelas ni teacher tak buat lagi box-box ni kan. Nanti teacher buat, teacher bagi kat group. Sekarang kelas L tak apa kalau rasa lambat lagi sebelum 11.59 malam ni so nanti apa yang box yang belum dipilih oleh belum lagi dipilih yang kosong lagi teacher bagi tahulah. Tak apa pun kan yang mana-mana pilih pun sebab bukan korang tahu pun belakang box tu ada nombor berapa. Okay, itu sahaja. Alright, kita pergi kat redox. Okay, redox ni teacher pergi kat 1.1 sahaja sebabnya 1.1 ni pun banyak kan. Okay, pergi kat DSKP jap. Okay, DSKP ni dia buat 9 ni sebabnya dia bersambung daripada sebenarnya chapter 1 form 5 kan, tapi sebab dia bersambung dengan form 4 tu. Form 4 kan 8 chapter, sambung dengan redox ni 9 lah. Okay, so oxidation and reduction dia agak panjang sebab yang ini adalah semua silibus lama. Dia bawa balik ke KSSM. Start daripada 1.2, 9.2 lagi kan kat sini kan. Start pada ni lagi 91 lagi. Ni banyak kan. Ini oxidation number lagi, displacement lagi, apa lagi? Ni start pada 9.2, semua silibus KSSM yang baru. Maknanya kalau benda ni awak tanya kat sini lepas pun diorang tak tahu. Sebab awak yang first batch yang belajar lah. Tapi yang atas-atas ni supposedly diorang tahu lagi lah. Ingat-ingat lupa gitulah. Ni benda yang silibus lama. Dia compress kan masuk dalam 1.1. Tak semualah Okay, apa nak kena tahu 4 method Ohen tu kan ini. Lepas tu akan ada jumpa yang inilah apa yang nak kena tahu, redox reactions
punya maksud dan juga kena tahu siapa oxidizing agent, siapa reducing agent. Dan ini adalah contoh-contoh reducing agent ataupun oxidizing agent yang awak kena tahu. Okey, ini kena tahu. So seterusnya cara pengiraan oxidation number ni pun ada cara juga. Yang mana teacher kena stresskan juga macam mana cara nak jawab. Lagi banyak kan. Half equations dah kena mahir lah, start dengan redox memang ini half tu benda tu petik jari je sepatutnya. Okay, then kita akan pergi kat eksperimen. So siapa yang akan start group nombor 1 tu, dia akan jumpa transfer of electron at a distance. Yang itu kena study, dapatkan jawapan dan study macam mana nak explain. Kalau tak tahu tanya teacher sebelum start kelas tu, jangan last minute pula. Okay, ini adalah conversions of Fe2 plus ion to Fe3 plus, vice versa. Maksudnya kita belajar macam mana kita nak tukarkan Fe2 plus kepada Fe3 plus, macam mana nak tukarkan Fe3 plus kepada Fe2 plus. Sebab tu ada vice versa ni lah. Okay, kenapa kita belajar? Sebab ini adalah salah satu contoh redox reaction. Okay, redox reactions yang kita belajar, contoh-contoh dia adalah transfer tu, yang YouTube tu. Kalau ingat lagi. So satu lagi conversion. Satu lagi types of reactions, redox ni adalah displacement. Sebab tu dalam ni ada 3 benda yang awak kena tahu tentang eksperimen. Ni eksperimen dia ni. 3. So boleh kot minggu depan 3. Okay, di displacement displacement. Mudah tapi kena tahu kena ingat balik lah. Okay. So yang semalam teacher bebel tu, tak ada apa pun yang trigger teacher bebel saja nak bebel kan. Kita sekarang nak kejar, sebenarnya nak kejar masa kan. So since amali dah sampai, so kita boleh selitkan sekali amali, so dia berjalan sekali lah serentak. So ni okey lah kot, teacher rasa macam tu. Dan juga teacher takut, bila teacher fikir-fikir kebergantungan awak pada teacher tu sepenuhnya 100%. Benda tu salah Awak bergantung pada teacher. Selagi teacher tak pergi topik tu, awak tak sentuh lah, tak buat revision sendiri. Tu yang awak bila awak masuk kelas, awak akan rasa macam banyak benda nak catch up kan. Sebabnya time tu lah baru nak fahamkan konsep kan. Kalau dah start study sendiri, mungkin awak nampak lagi clear kan. Okay, tak apa tu sekadar teguran je lah. Tak ada apa pun risau yang tu lah, kebergantungan korang pada teacher 100%. Maksudnya effort tu datang daripada teacher saja, tak boleh lah. Salah Okey, teruskan. Okey, hari tu teacher stop sampai oksigen kan, rasa tak ada masalah kan. Dan teacher suruh minta try satu latihan. Ada yang hantar, ada yang tak, sebab teacher tak wajibkan dia sebagai homework. Teacher nak buat praktis saja. Ada yang terus hantar selepas sampai ada kelas, okey lah. Okey, Ohen Ohen. Okey, Ohen ni kalau nak ingat macam ni kan ni ada plus, minus plus banyak kan. So nya plus ni apa maksud dia? Gain gain atau gain, ni gain ataupun accept. Increase ni hanyalah untuk oxidation number saja, sebab dia melibatkan number kan, naik ke turun. And then dia kena ada sign kat depan. Itu tak apalah nanti Okay, then yang negatif ni bukan negatif apa, minus tu bukan, itu bermaksud donate, release ataupun lose lah. Okay, so yang decrease ni hanya untuk decrease ni hanya untuk oxidation number. So macam mana nak ingat positif plus minus ni, awak ingat kat sini. Okay, oxygen. Okay, dia start dengan plus kan. Okay, tengok sini. Oxygen kalau dia menambah, kalau reaction tu menambah oksigen, dia plus bermaksud dia menambah oksigen. Bila menambah oksigen, dia adalah oxidation. So macam mana nak ingat? Macam ni. Oxy maknanya oxidation. Oxidation maknanya oksigen ni kalau nak ingat dia mesti plus. Sebab dia suka sangat oksigen ni suka sangat oxidation, macam tu. Dia plus. Okey, kalau selain yang ni hidrogen tak ada perkataan oxy kan. So dia tak suka oxidation, sebab tu dia loose. Ni cara nak ingat lah. Transfer of electron kan, electron tak suka oxidations kan. Sebab dia tak ada perkataan oxy pun, so nya negatif. Macam tu. Dia loose lah. Loose electron. Okay, kalau ni oxidation number, sebab apa tambah? Sebab oxidation number suka oxidation. Sebab dia ada oxy. Dan juga obvious sangat dia oxidation kan. Oxidation juga kan. Lepas tu dia plus. Cara nak ingat ni oxy, dia suka oxidation, so dia plus macam tu. Nak hafal lah. So bila dalam exam, Ohen, awak terus buat Ohen.
Okay, oxy reduction buat macam tu je, simple-simple, lepas tu buat lah tambah negatif tambah. Kalau lupa ingat apa yang teacher kata. Kalau ada perkataan oxy tu maknanya dia tambah tu, dia suka oxidation. Macam tu. Okay, terus pergi kat loss of hydrogen benda yang tak ada apa, dia macam oksigen sahaja. Okay, bila kita nak identify reactions tu melibatkan redox ke tak redox, you tengok dululah 4 method yang kita boleh pakai on hand tu, tapi tak semua boleh apply on hand. Maksudnya tak semua boleh reactions boleh kita define menggunakan loss of oksigen ataupun hidrogen, sebab kadang-kadang dalam satu-satu reaction tu tak ada pun oksigen, tak ada pun hidrogen. So macam mana you nak define dia ni redox ke tak redox kan? Biasanya yang paling banyak membantu dalam semua keadaan adalah oxidation number dan juga electron. Cuma electron ni dia tak jelas. Selagi pelajar tak tahu buat half equation, dia tak membantu sangat. Bila dah mahir, baru boleh membantu. So oxidation number lah yang paling memudahkan awak. Kalau dia kata dalam soalan, dia kata soalan dia bagi secara umum je. Dia kata identify whether the reactions is redox reactions by using in terms of loss of oxygen. Yang tu you tak boleh pilih method mana nak define redox ni. Okay, bila dia kata identify whether the reactions is redox or not kan. Tapi dia tak bagi tahu in terms of apa. So you boleh pilih 4 on hand ni, antara yang mana satu yang you selesa nak guna untuk buktikan bahawa reactions ni adalah redox. Okay, tapi bagi teacher cara paling senang dan membantu dalam semua keadaan adalah oxidation number. Dia tak kisah ada hidrogen ke, ada oksigen ke, tak ada ke, dia boleh kira juga oxidation number ni. Okay. Alright, so yang ini pergi tadi loss of hydrogen. Ingat tak ni hydrogen kan, hydrogen tak ada perkataan oksi kan, maka dia tak suka oxidation. Maksudnya kalau penambahan, maksudnya dia tolak lah. dia tolak lah kan, kalau tengok balik OHAN. Dia lose hydrogen, macam tu. Kalau yang tadi OHAN. Kat atas je lah. Okay So dia negatif, dia kena lose hydrogen baru jadi oxidation. So dia tambah hydrogen maknanya dia reduction. Senang je, tengok je lah balik kalau ada hydrogen tu. Selepas tu ada ini kan, ni lose hydrogen, dia oxidation. Sebabnya selepas tu tak ada dah hydrogen. Kalau ini ada Cl, kena compare dengan yang sama lah, jangan Cl dengan S pula. Ada penambahan hydrogen maknanya dia reduction. So macam mana nak explain kat sini lah. Kalau dalam buku teks dia bagi macam ni je kan. Supposedly boleh, cuma dia macam direct sangat, macam student yang baru belajar dia tak faham. Okay Yang undergo oxidation, kita akan cakap oxidized substance. Maksudnya H2S is oxidized. Dapat satu markah. Macam tu. And then kalau Cl2 is reduced. Dapat satu markah. Ni point-point lah ni. Ada lagi penambahan dalam soalan dalam buku teks ada. Okay, contohnya macam ni. H2S is undergo oxidation because H2S is oxidized. 2 markah. Sebab pertama kita bagi tahu H2S undergo oxidations and then dia oxidize. Macam tu. Satu lagi, Cl2 undergoes redox reactions because Cl2 is reduced. Macam tu. And then bila once kita tahu siapa undergo oxidation, siapa undergo reductions, ada lagi satu point, boleh pergi kepada 2 point lah. Satu untuk oxidation, satu untuk reductions kan, iaitu tentang agent. Kalau dia oxidation, maka dia adalah reducing agent. Okay, bila agent ni kita refer kepada reactant lah. Okay, soalnya oxidizing agent, siapa-siapa yang undergo reduction, dia mesti oxidizing agent. Dia opposite kan. So banyak dah point kat situ boleh dapat. Okay, kalau dia tanya why, H2S is reducing agent, awak boleh patah balik because H2S undergo oxidation and reduce and oxidize. Macam tu, awak boleh patah balik sebab jawapan dia itu je jawapan dia. Awak boleh pusing-pusing putar-putar macam ni, tak ada yang lain. Okay, macam mana nak mahir? Latihan. Okay, transfer of electron ni teacher kena hold sekejap sebab dia ada YouTube. Siapa group pertama nanti dia kena explain kat teacher macam mana nak buat experiment transfer of electron at a distance. Okay, kita pergi kat method ni, handout ni, pergi kat method loss or gain hydrogen. Okay, ini adalah teknik dia lah,
untuk menentukan dia ni oxidations ke, reductions ke, siapa yang undergo oxidations ke, siapa undergo reduction. So cara jawab macam mana? Okey yang ini teacher bagi tahu hari tu, proses ni tukar kepada reaction. Yang ni yang dulu punya, yang awal-awal masa keluar KSSM kan. Bila dah finalize tak nak perkataan proses, nak reaction. Tukar tukar. So bila dalam soalan tu jangan ada perkataan proses pula, macam contoh yang hari tu kan, yang teacher minta buat tu ada buat oxidation process kan, bukan oxidation reaction. Okay, so kalaulah yang ini andai kata ditakdirkan keluar dalam essay, so bayangkan ni tak ada table, dia kosong macam tu, macam mana awak nak buat? Okay, bila essay teacher kata dah hari tu, tolong buat dalam, kalau boleh, kalaulah korang tahu benda tu sesuai buat table, buat table. Kalau korang rasa tak boleh nak buat table ni, tak boleh nak differentiate, buat by category, tak boleh kan, so you buat point. Jangan buat essay paragraph yang panjang-panjang tu. Okay, maksudnya one point, satu line tu lah. Satu lagi point, ni macam tu. Biar nampak tersusun. Dan tulisan tu kena jaga Bila tersusun, pemeriksa senang hati nak menanda dan tak ada yang akan termiss. Itu yang kita takut tu kan. Sebab dia setiap pemeriksa sekali jalan tu dalam banyak kertas kan. Bila dia dah burn out ke, dia penat ke, adalah tu yang termiss kan. Okay. Alright. So tengok pada reaction ni. HI dengan bromine molecule kan. Okay, dia bagi macam ni je, macam mana awak nak tentukan. Okay A macam teacher buat ni A, B, C. Okay, A akan combine dengan C, so dia akan jadi H, B, R tambah I. Okay, ni kemahiran lah ni. Okay, so kita dapati apa? BR ni selepas pada tu dia ada penambahan hidrogen. Maknanya kalau tambah hidrogen dia apa? Reduction ke oxidation? Reduction. Reduction. Okay, ni HI, tengok last kali tak ada H dah. Dia kehilangan hidrogen. Sebab tu OHN tu letak kat tepi terus. Oxy, ni OHN ni terus. Buatlah ni terbalik kan. Terus. So tak adalah sudah aku dah banyaknya benda tak ingat, lupa. Tu. Okay, then macam mana nak yang ni boleh buat table sebab kita nak tahu dia redox ke tak redox kan. Redox ke tak redox kan. Yang ni spesifik dia kata in terms of hydrogen. So tak ada pilihan. Memang kena cerita pasal hydrogen. Kalau dia tak bagi tahu, so you bebas nak pakai oksigen ke, kalau ada oksigen, kalau ada hidrogen. Kalau nak buat elektron pun boleh. Elektron tu bahaya kalau tak faham half equation. Oxidation paling selamat lah. Tu pun kena faham kan. Okay. So cakap lah. Buat table ni pun dapat markah dah. Oxidation, reduction. Okay. Student ni tahu apa dia nak buat. Okay then. Hydrogen iodide. Okay ni ini yang teacher kata. Undergoes oxidation. Okay because. Boleh tambah. Because hydrogen iodide is oxidized. Boleh juga nak campur-campur kan. Sebab dia putar-putar gitu je. So lagi satu hydrogen iodide. Lose hydrogen to form iodine. Okay. Kenapa tak payah cakap iodine molecule ke, tak payah sebut kan? Sebab mana ada kita cerita pasal elektron. Kalau ada je perkataan elektron kan, ada perkataan elektron dalam jawapan awak tu, ni kena ada iodine molecule. Tu yang berkait dengan tips yang teacher bagi tu Okay. Dia tak kisah, dia tak semestinya ikut ayat ni sangat-sangat kan. At least point tu ada. Dia nak cakap oxidize dulu and then baru nak cerita dia lose hydrogen, boleh? To form apa? Bila nak cakap hydrogen iodide, lose hydrogen, jangan stop macam tu je. To form apa? Sebab itulah bila soalan tinggal kat awak macam ni agak kebat sikit sebab dia nak suruh pelajar buat produk apa yang terhasil. Okay, nak tak nak praktis lah. Macam mana nak praktis? Dah teacher dah bagi handout dah pun. Nak buat macam mana lagi kan? Okay, selepas kita dah bobel-bobel pasal ni kan, oxidation dah, reduction, oxidize dah sebut. Dan juga kita cakap in terms of hydrogen pun dah sebut. So dapat 3 dah kan? And then satu lagi bagi tahu dia adalah reducing agent ke oxidizing agent. Terus 3 benda tu je, dia pusing-pusing macam tu je. Okey, kalau lah rasa macam ni 3 2 3 paling tinggi 8 kan. 8 sampai sini je okey kot. Tapi kalau rasa nak tambahlah kat sini. Redox reactions occur. Redox reactions occur ataupun this reaction is redox reaction because oxidation and reductions
occur at the same time. Kalau soalan tanya macam ni, dia kena tambah lagi ni. Does this reaction is redox reaction? Baru boleh tambah ini. Tapi tak kisah apa, kalau you rasa macam teringat, teruslah buat. Terus buat. Okay, essay ni selagi mana boleh tambah point, tambah point. Sebab kita tak tahu essay ni point yang dia kena ada tapi dia tak memberi markah. Macam essay kan, ada point yang tak dapat markah tapi dia kena ada. Sebab dia maksimum sekarang KSSM, kalau dulu kita boleh pergi essay sampai 10 markah. Lebih pada tu kan. Tapi sekarang 8 markah saja maksimum. Okay. So tak boleh nak agak sangat lah soalan macam mana kan. Okay, so selebihnya ni korang praktis sendiri. Tolong, ni homework. Tolong praktis, tak bagi homework tak praktis tu masalahnya budak-budak ni. Tolong. Jawapan dah ada kat atas, cuma kerja awak apa? Tanyalah kawan-kawan, kau tahu tak produk dia apa? Kalau tak ni kan, jangan meniru. Meniru lain dengan belajar dengan kawan lain. Okay, apa jadi? So baru bila kita tahu apa yang jadi, baru kita boleh kenal siapakah oxidation, siapakah reduction. Supposedly teacher tak buat table ni. So you boleh bayangkan soalan ni tinggal kosong macam ni je, kosong je, blank je. You yang kena tahu nak buat table ke nak buat point. Terpulang, tapi teacher tak buat Teacher tak table ni, alah, tak apalah. Okay, maksudnya isikan je lah siapa reduction, siapa oxidation, dan cara penceritaan awak tu nak ikut yang atas boleh ataupun tunggang terbalik ayat, maksudnya point sini, point yang ni duduk atas ni, yang ni baru duduk bawah, tak apa. Okay, ada soalan tak? Tak ada? Tak ada teacher. Okay, okay. Alright, so siapa keluarkan teacher? Cik, tak adalah. Teacher terkeluar. Dengar tak suara teacher? Dah dengar teacher. Dah dengar dah. Okay. Semalam pun jadi macam ni. Semalam tak dengar. Okay, start kat mana tak dengar tu? Teacher bobel-bobel kat mana tak dengar tu? Tadi teacher tanya, faham ke tak?
Faham ke tak? Teacher pun lupa tanya faham ke tak tu kat mana. Maksudnya Lepas elektron kita bagi homework yang B dan C je. Oh, wow, elektron tak dengar lah teacher popek seorang. Okey tak apa. Dengar je. Okey tak apa, teacher explain balik. Itulah dia. Semalam pun jadi kan, tapi semalam teacher perasan teacher terkeluar. Sebab teacher suruh budak tu jawab soalan. Teacher pergi kat sini, transfer of electron. Transfer of electron. Tengok teacher bebel seorang. Okey, tak apa. Aduh. Nak pakai Google Meet tapi Google Meet tak boleh record kan sebabnya macam Marah dia beli Teams. Macam KPM, cikgu KPM dia pakai Google Meet. So KPM beli kot Google Meet sebab tu diorang ada macam Teams. Boleh record, boleh buat poll, boleh tanya soalan. Okay, tak apalah. Okay, ini tadi homework kan? Okay, habis homework. So teacher pun masuk transfer of electron. Okay, dengar kalau tak dengar WhatsApp ataupun PM teacher macam tadi Okay. Transfer of electron ni bila mana pelajar tu dia dah belajar, dah habis chapter form 4, dia mesti wajib tahu pasal transfer of electron. Melainkan tiba-tiba dia datang sekolah dia belajar redox dulu masa form 4. Tu memang something wrong sebab transfer of electron ni dia adalah continuous knowledge daripada periodic table dan juga chemical bond tu. Chemical bond tu lah. Okay, kan kita jumpa kan release electron, gain electron, lepas tu apa lagi? Dalam chemical bond pun kita cerita lagi. So sekarang ni kita bawa knowledge yang kita tahu tu dalam oxidation reduction pula. Okay, apa yang membezakan dia adalah kita tambah perkataan oxidation bagi yang kehilangan elektron, reduction bagi yang bagi yang menambah elektron. Kita tambah yang tu je. Yang lain-lain tu semua benda yang lepas. Kita tak move on lagi kan, kita ambil balik. And then juga kena tahu half equations. Half equations kita dah pernah jumpa masa dalam chemical bond, masa kita nak jadikan kalau cation dia release kan. So bila dia release macam mana half equations dia. Ingat tak ingat je lah tu kan. Okay, so sekarang tengok sini. Redox reaction is defined as a reactions in which electron are transferred. Ini tak ada masalah. Okay ni. Tengok point ni, dalam point ni dah banyak info yang dia bagi kat kita yang mana boleh sampai 3 markah boleh dapat. Apa dia? Contoh, awak tahu OHEN tu, pasal OHEN tu awak tahu. Kita pergi kat elektron. Elektron dalam word elektron tu tak ada perkataan oksi pun. Mana ada oksi elektron, mana ada kan elektron. So tak ada oksi maknanya dia tak suka oxidation. Bila tak suka oxidation maka dia minus. So dia, bila dia minus kat sini, reduction mesti plus kan, dia gain kan. So awak faham kan lah. Minus maksudnya oxidation dia mesti lose electron. Kalau reduction dia mesti menambah electron macam tu. Okay, daripada on hand tu awak dah boleh generate banyak point iaitu contoh when a substance loses electron, kehilangan elektron. Awak tahu kalau kehilangan elektron dia undergo oxidation. 1 point, 2 point. Ni bila kita kata oxidation kita cakap je lah, tambah je lah substance is oxidized. 3 point. Saja je kan. Itu dapat free. Okay, kalau kita tahu yang ni satu lagi. Tu baru 3 markah pasal oxidation saja. Ini pula. When a substance gains electron. Okay, gains electron aku tengok hand. Gains electron undergo reduction. Okay, cakaplah substance gains electron during the reactions kan. So it undergoes, substance undergo reduction. So the substance is reduced. Itu 3. Boleh lagi nak tambah point apa dia? Okay, once kita tahu dia reduction, once kita tahu dia oxidation, kita tahu dia agent apa. Oxidation, cakaplah substance is, kalau oxidation reducing agent, keluar dah 1 point kan. Reduction, dia mesti oxidation dia mesti reducing agent. Reduction dia mesti oxidizing agent. Kan keluar banyak-banyak tu, point tu kan. Mudah sebenarnya tapi kena banyak latihan. Alright, so point seterusnya. Point seterusnya, not all redox reactions boleh diterangkan dengan menggunakan loss or gain oxygen or hydrogen. Betul lah, sebabnya tak semua reactions ada oxygen dengan hydrogen. So tak boleh nak define redox ni menggunakan, jangan tiba-tiba kan. Tak ada muncul pun oxygen ada dalam reaction tu, tak ada pun tiba-tiba dalam jawapan lose oxygen. Sudah dia berhalusinasi masa exam. Tak adalah jawapan tu. So tak sesuai. So pakai elektron pula. Okay, kalau elektron ni
Pelajar boleh guna kalau dia dah mahir half equation semua tu lah. Okay. So dah bla 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 habis kat situ. Ni sekadar recall balik lah. Recall ke ni? Bukan recall. Bukan. Dia berkait dengan group 1 ni kan? Okay, yes. Group 1. Ni tengok berkait habis. Boleh keluar half equation. Okay, macam ni teacher explain alang-alang. Alang-alang letak situ. Okay, kalau ingat balik kat group 1. Group 1 ke group 17? Group 17 ke group 1? Group 1. Okay, tengok sini lah. Okay, kita tahu kalau NA dengan NaCl ni kan. Na ni adalah cation ion sebab apa? Sebab dia jadi positif kan. So ingat tak half equations? Ingat tak half equations untuk cation ion elektron mesti duduk kanan. Korang ingat tak? Ingat, ada yang lupa kan? Mungkin lupa. Okay, kalau ada yang lupa. Cl pula sebabkan dia ni anions, half equation dia mesti elektron duduk belah kiri. Dapat Cl minus. Okay. Ada satu tips, teacher nak keluarkan dah tips ni. Nak buat half equation macam mana. Elektron suka positif vibe. Elektron suka positif vibe. Apa maksud teacher? Tengok sini. You tak tahu, you tak ingat elektron dia nak duduk belah mana. Kan, kiri ke kanan. Tengok macam ni. Okay, kita ada contohnya kita ada sodium awal-awal kan. Tak apa, nanti akan mahir juga. Kita tahu sodium ni duduk awal-awal. So kalau molekul duduk sini, sebelah ni mesti ions. Mesti gitulah. Ni atom kan. So atom sebelah ni mesti ions. Okay. Kita tahu macam ni. Elektron nak tak mana? Okay, elektron sebabkan dia negatif, dia suka benda-benda yang opposite dengan dia. So opposite ada kat mana? Opposite maksudnya kalau elektron ni negatif, maknanya dia suka yang positif kan? So positif ada area mana? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. So elektron letak kat sini. Macam tu. Okay, pergi sini pula. Sini pula klorin kan. Okay, kalau lah klorin molekul tu, kalau klorin duduk sini, maknanya belah ni mesti ion dia. Klorin ni kenapa Cl2? Sebab dia group 17. Dia diatomic. Tak boleh buat Cl sahaja salah. Kat sini hati-hati. Okay, elektron awak tak tahu ni. Elektron nak tak mana ni elektron? Elektron nak tak mana ni? Okay. Elektron dia tengok. Elektron kan dia suka benda yang positif je. Dia tak suka benda yang sama dengan dia. Dia opposite. Dia tak boleh dia kan kalau sama charge kan dia akan repel kan macam tu. Tengok kat equations ni. Yang mana ada negatif tu elektron tak akan pergi. So dia akan pergi ke kawasan yang tak ada negatif. Mana? Kiri lah. Sebab apa? Sebab sini dah ada negatif. Kalau yang macam ni pula, sini ada positif lagi dia suka. Dia pergi kat sini daripada dia pergi yang kosong ni kan. Kalau yang ni negatif duduk sini, baik dia duduk kat tempat yang kosong ni kan. Daripada dia berkawan dengan musuh dia macam tu kan. Dia tak boleh, orang yang sama dengan dia tak boleh bersaing kan. So dia duduk kat belah tu. Okay, nanti kita akan buat half equation banyak lagi. Dia akan nampak akan nampak. Okay, so sekarang ni oxidation ni dia mesti duduk elektron dia belah kanan lah. Belah kanan. Sebab tu dia buat oxidation half equations, reduction half equation. Okay, tak apa, akan slowly akan faham bila kita dah practice. Benda dah lama tinggal kan. Okay, ni. Sekejap teacher tengok dulu. Yes, teacher dah boleh ajar kot. Korang kalau rasa, nanti kita pukul 9 kita take 5 sebab nak pergi kat ni, YouTube ni. YouTube ni dia banyak kerja sikit. Okay, tengok kat sini macam mana. Awak nampak macam ni kan? Okay, kalau teacher kan, teacher guna oksigen je daripada elektron. Sebab nampak oksigen tu berubah kan. Tapi tapi satu masalah kan. Sebabnya ini, MgO dia gabung tapi dia tak ada ni. At the first impression kita aku guna oksigen. Tapi bila kena nak start explain, alamak. Oksigen satu lagi, siapa yang kehilangan? Tak ada yang kehilangan. So memang tak valid lah pakai oksigen. So kalau hidrogen pun tak boleh pakai, so kita start dengan sebelum nak pergi oxidation kan, bayangkan awak tak tahu lagi pasal oxidation number. So nak tak nak awak pakai elektron dulu. So macam mana nak buat elektron ni mesti kena tahu half equation. Ini teacher kata buku teks ni dia macam gitu terus. Tapi teacher sudah tahu mana hala dapat, macam mana dapat pasal elektron ni. So nya ni kena dengar apa yang teacher cakap. So you tahu Mg, dia bagilah, bukan you tahu. Dia bagi MgO2 sama dengan MgO. Okay. Okay, teacher kata dah transfer of electron mesti tahu half equation dia. Macam mana nak buat ni?
Kita tengok sini. Kita tukar color kot. Okay, Mg. Okay, Mg ni ion ke atom? Atom. Atom kan, maksudnya Mg. Okay. So bila sini, kita nak buat pasal Mg dulu Mg duduk sini kan. So nya kita buat arrow. Alright, so Mg, kalau sini dah atom, mesti sini ions. Mg2+. Half equations ni, nak buat half equations kan. Mesti ada dua half equations, satu oxidation, satu reduction. Okay, tengok sini. Mg, Mg2+, macam mana nak buat? Tengok sini, Mg atom, dia jadi ionic compound MgO. So MgO ni adalah ionic compound yang mana daripada Mg2+ dengan O2-. Sebab itulah sini Mg2+. Tapi kalau awak tak faham cara tu, teacher nak prove secara teori kenapa sini Mg2+ kan. Sebabkan dia form ionic compound. So bila dia pecah, dia akan menghasilkan ions ni. Ni ionic compound. So dia daripada Mg2+ dengan O2-. That's why kat sini. Kalau awak tak faham, awak tengok sini. Okay, sini atom. Kalau sini dah atom, sebelah tu mesti ions. Macam tu. Okay, sini pula. Oxygen molecules kan. Oxygen molecules adalah molecules bukan ions. So O2. Sebelah ni mesti O2-. Oxide kan? Oxide. Okay, kenapa dia oxide sebenarnya? Sebab ini. Sebab ni MgO dia form ionic compound. Kalau ionic compound je dia mesti half equation dia mesti ions. Okay So MgO datangnya daripada Mg2+ dengan O2-. That's why O2- duduk sini. Kalau tak faham, buat macam teacher kata ni. Kalau sini dah neutral, tak ada charge, sebelah tu mesti yang ada ions. Macam tu. Setakat tu macam tu lah pakai ni. Okay. Half EQ, half EQ. Okay, kita tak tahu lagi mana yang selayaknya untuk jadi reduction dengan oxidation. Bayangkan awak ni macam pelajar yang tak tahu apa-apa. Sedangkan dah belajar kan. Okay, tak apa. Okay, agak-agak elektron tu, siapa yang tahu kan kat ion and ion. So yang kita belajar, kat ion mesti elektron dia duduk belah kanan. Okay, teacher nak pakai yang elektron love tu. Love positive bind. Agak-agak untuk Mg, elektron kena ada kat mana? Belah kiri ke kanan? Kanan. Kanan. Sebab ni? Elektron pun datang. Ada pasangan, ada awet comel lah. Dia pun datang. Okay, so selepas tu jangan lupa balance. Kita tengoklah Mg sini ada satu, sini pun ada satu. So tak perlu balance apa-apa lah. Okay, tengok sini pula. Okay, elektron akan datang belah mana? Kiri ke kanan? Walaupun dah tahu, saja nak tanya. Kiri ke kanan elektron pergi? Kiri. Sebab apa? Dia nampak musuh dia kan? Negatif duduk sini. Aku tak suka dia tu. Uish, sumpah tak suka. Macam tu, letaklah situ elektron kat situ. Tapi kena balance kan. Lupa pula nak balance. Salah banyak kerja. Nama pun equations bila apa-apa tak kisahlah dia ionic ke, dia chemical ke, dia half equations ke, wajib balance. Okay, tengok sini Okay, oksigen sini ada dua. Sini ada satu je. Ni charge. Ni bukan balancing ni charge. Yang ni menunjukkan dua oksigen. So letaklah sini dua. Dua oksigen yang pecah negatif. Ni selalu student kata, ni teacher dah dua, ni charge. Bukan coefficient kat bawah ni. Macam tu. Okay, boleh faham tak macam ni? Daripada equations macam ni, kita nak bentukkan half equation. Tapi kita akan buatlah lagi latihan kan. So bila kita tahu macam ni, awak kena tahulah. Kalau duduk belah kanan, mesti lose elektron. Kalau duduk belah kiri, dia mesti gain elektron. Macam tu. So daripada sini, awak boleh generate satu jawapan. Nanti teacher tunjuk kat handout tu. Ni ajar half equations dulu. Okay Okay, so ada lagi contoh. Oh, ini dah transfer at YouTube. Okay, kita pergi satu latihan, kita ambil take 5 dulu, nanti kita pergi kat transfer ni. Yang ni kena tahu. Okay, kita pergi kat sini cara nak jawab. Tengok. Okay, in terms of transferring of electron. Okay. Ada elektron kan? Ada elektron kan? So nak kena jawab apa? Kena jawab azami tu. Ada atom, ada molekul, ada ions. Tak kisahlah kalau dia tu molekul, awak kena sebut belakang tu molekul. Kena ada. Sebab apa? Kita dalam jawapan kita ni ada perkataan elektron. Once ada perkataan elektron tu, maka kena letak, mesti dalam jawapan tu mesti ada atom, molekul. Kalau lah pemeriksa tak jumpa, dalam tu senang dia mungkin tolak markah. Kalau dua-dua markah, penalti satu markah. Kalau satu markah, kosong lah. Macam tu lah. Okay, andai kata yang inilah contoh. Okay. Oxidation mestilah elektron belah kanan kan. Okay. Macam mana nak cerita? Contoh macam tadi Mg. Kita katalah Mg
Dapat tadi Mg2 plus tambah 2 elektron lah kan. 2 sebab ini. Ingat lagi tak macam mana nak dapatkan nombor elektron ni? Korang ingat lagi tak? Teacher ajar macam mana? Kenapa 2 kat sini? Ingat. Ingat? Ada yang lupa ke? Kejujuran sikit. Ada yang lupa ke? Macam mana dapat 2 sini? Oh, ingat belakang tu. 2 ni macam mana nak tahu? Tengok sini. Tengok yang ada charge. 1 kat sini kan? 1 darab 2. 2. Kalau ingat lagi lah. Bukan benda baru Dah belajar 2. Barulah dia balance dari segi charge. Ni 0, ni 0. Okay, tak apa itu. Okay, macam mana kita nak bila kita dah tahu pasal redox ni kan, kita kena ada explanations. So kita tahu dah pasal ni. Macam mana nak explain dalam bentuk ayat? Okay. Mg, nak buat Mg boleh, nak eja penuh pun boleh. Jangan tengok ini, teacher nak bagi contoh yang tadi. Mg, dia ni apa? Kita nak cerita pasal elektron kan, dia ni apa? Atom. Okay. Atom lose elektron. Okay. Perlu tak sebut nombor ni, jumlah ni? Sebenarnya tak perlu untuk tajuk redox reaction. Kalau yang kena sebut ni, jumlah elektron ni adalah dari tajuk wajib, yang wajib chemical bond wajib sebut. Amount of electron tu wajib. Sebabnya chemical bond tu kita nak lukis kan. Kita nak tunjuk elektron yang pergi, elektron yang datang tu kena tulis. Tapi kalau redox, kalau awak dah terbiasa tulis nilai pun diterima. Tapi kena betul lah. Ni 2 elektron kan, so buatlah 2 elektron. Okay. Lose 2 elektron. Anda kata nak buat gitu. Boleh juga. Tapi kalau tak tulis pun betul. Sebab kita just nak tahu dia redox ke, dia oxidation ke reduction. Kalau dia lose, oxidation lah. Kalau dia gain, dia reduction lah. Tak perlu nak tahu jumlah elektron yang didermakan. Kecuali chemical bond. Chemical bond tak ada number of elektron yang diderma ataupun diterima, kosong. Tu sensitifnya dia kan. Okay, magnesium atom lose electron to form apa? To form apa? Magnesium ion. Tulislah belakang tu. Ion. Ni ada sebab dalam jawapan kita nak cerita pasal elektron. Macam mana nak mahir? Praktis. Itu je lah kan. Okay. So ni pula. Andai katalah dalam jawapan tu melibatkan ion. Contoh Cl2 boleh jadi. Okay. So macam mana ni nak cerita kalau ions? Kita cakap macam ni. Chloride ions release, kalau dia duduk belah kanan maknanya dia release elektron. Nak sebut tu elektron pun betul, tak sebut pun tak apa. To form chlorine gas atau paling selamat bukan gas, molekul. Gas ni dia buat slash, kalau skema dia buat gas ataupun molekul. Tapi teacher nak awak biasakan sebut azami tu. Atoms, molecules dengan ions. Kalau kita nak explain pasal elektron. Kalau awak tinggal saja chlorine, salah. Kena ada Kena ada. Okay, sama juga kalau bromide ions, okay, sebutlah bromide ion. Okay, nak buat simbol pun boleh, tak masalah. Release to electron to form bromide molecules. Betul lah tu. Okay, cumanya ni je, hydroxide ions, kalau kita jumpa nanti kan, 4124 tu, OH tu release 4 electron ataupun electron sahaja to form oxygen dengan water. Ini tak apalah ni nak sebut kan, sebab kita tahulah itu adalah produk gas kan. Okay, itu sahaja untuk cara nak explain tu. Sikit lagi. Okay, ni pula. Okay, habis kat sini, nanti kita rehat sekejap. Okay, ini pula silver ions receive. Kalau ni pula, kalau elektron pada belah kiri, maka dia adalah reduction. Cathode tu biar dulu, tak ada masuk lagi. Cathode dengan anode tu dalam electrolysis dengan voltage cell kan, biar dulu. Okay, ni macam mana nak explain? Andai kata awak jumpa gini, Ag plus tambah E dapat Ag. Contoh, macam mana nak explain dalam bentuk ayat? Sayanglah kalau awak tak tahu awak rasa macam tak faham apa teacher ajar, laju sangat. Tak nak tengok recording, gona gitu, payahlah. Macam mana nak buat? Okay, silver ion. Ion kan? Silver ion. Okay, dia duduk kat sini kan, belah kiri kan? Gain ataupun accept. Receive pun boleh, electron. To form Ag. Teacher dah buat ejaan lah. Jangan campur-campur kan, sekejap Ag, sekejap silver penuh. Atom.
Boleh? Ions ada, atom ada, cantik. Elektron kan okey cantik. Betul lah. Macam tu. So macam ni pula. Copper. Okay. Copper ion receive 2 elektron ni kalau copper 2 plus tambah 2 elektron dapat Cu kan. Macam mana kita nak buat dalam bentuk ayat? Copper ion gain ataupun receive elektron to form copper atom. Atom ni sudah selalu tinggal. Dia tak kisah mana-mana. Dalam periodic table pun kalau ada perkataan elektron lah. Awak kata pasal elektron kan, chemical bond mesti ada azmi tu. Mesti ada. Mesti ada. Cuma nombor ni, jumlah elektron ni dalam chemical bond sahaja yang wajib. Redox ni sunat. Macam tu. Okay, molekul pula sama juga. Kalau chlorine tambah 2E dapat Cl minus. Okay, kalau sini dah molekul, sini mesti ions kan. Okay, ceritalah. Chlorine molecule, jangan cakap chlorine sahaja. Chlorine molecule gain electron to form chlorine ion. Ada ni, betul. Boleh follow? Boleh teacher. Boleh. Okey, try buat latihan 5. Kita buat sama-sama sebab nak bagi awak rehat. Okay. Ya. Ini dia bagi macam ni je. So nak pakai oksigen tak boleh, nak pakai hidrogen tak boleh. Oxidation boleh tapi anggaplah awak tak belajar lagi pasal oxidation ya. Elektron je yang kita sampai elektron je kita belajar. Okey. Nak tak ada pilihan lain. Awak nak mengelak je guna elektron kan sebab awak rasa tak faham ke apa. Itu bahaya tu. Tak boleh nak avoid dia. So kita kena guna juga. Kita tengok kat sini. Okay, sebelum tu awak tak tahu lagi siapa oxidation dengan dia kan. Contohnya awak macam blur-blur lagi kan. Okay, awak try dulu. Okay, yang pertama Mg. Okay, dia akan jadi apa? Selepas tu dia, kalau sini dah Mg, seberang sana akan jadi? Mg2 plus. Okay, kenapa dia Mg2 plus? Sebabnya dia dah form ionic compound belah ni tau. Bila ionic compound, dia ada charge dia Mg2 plus dengan SO4 2 minus. Kenapa tak cakap pasal SO4 2 minus? Sebab sekarang ni kita start dengan Mg. Dia tak ada kaitan pun dengan SO4 2 minus tu. Mg ni sebelum selepas ada dia. So Mg lah yang kita ambil. So macam ni lah. Okay, awak tak tahu lagi ni. Siapa yang nampak dia nampak lah. Dia tahulah kalau yang ni mesti oxidation ni sebagai ion. Dia berkait macam tu pula. Okay, tengok kat sini pula. CuSO4. Tapi nak ambil siapa? Tengoklah selepas ada siapa ada Cu je kan. Maknanya Cu dengan Cu je lah. SO4 tak terlibat pun. Sebab dia hadir dalam satu site sahaja kan. Okay, Cu. Okay, tengok kat sini. Cu ni ionic compound tau. Ionic compound. Dia bukan atom single-single macam ni. So bila ionic compound dia mesti ion. So yang kita nak yang ni. Okay, sebab tu dah dia jadi gini. Cu2 plus. Nampak tengok seberang sana dia dah jadi Cu kan. Kalau sini dah Cu, seberang sini mestilah ion. Okay, then kita decide. Okay, kita decide dia macam mana nak tentukan elektron. Sekarang ni masalah dia gini kan. Sebab dua-dua positif. Apa? Okay. So sekarang awak rasa kat mana elektron perlu ada? Dekat yang charge. Mg dulu. Dekat yang ada charge. Buat apa dia nak pergi yang kosong ni? Baik dia pergi yang cantik ni lagi kan. Di mata elektron positif tu lagi cantik. Okay, balance kan sebabnya 2 plus kat sini. So 1 tak ada apa-apa kat sini, 1 darab dengan 2, sebab tu sini 2. Teacher dah pernah ajar dah dulu. Okay, sini pula elektron duduk kat mana? Elektron duduk kat belah yang ada positif, duduk sini. So adakah 2 saja elektron? Tak, tengok sini 1 darab 2, 2. So ni kita dah tahu dah, okay yang ini kalau belah kanan maknanya sini oksi. Kalau ni duduk belah kiri maknanya sini reduction. So dah boleh cerita dah, dapat dah. Ionic equations tu adalah yang ni, overall yang kalau awak ingat lagi. 2 plus tambah 2 elektron, dah buat lengkap kan? Tambah 2E sama dengan Cu. Cancel elektron baru dapat ionic equations. Mg tambah Cu2 plus. Betul lah. Mg tambah Cu2 plus belah ni. Ni Mg2 plus tambah Cu. Sudah teacher apa teacher buat ni siapa sudah tak ingat? Okay, so kita stop sampai situ. Kita rehat sekejap. 9.10 kita start balik Kita dah pergi minum air ke? Okay.
Okay dah 9:10 dah. At least boleh minum air pun tak apa dah kan. Okay, kita kena cepat ni untuk pergi transfer tu. Cepat-cepat lah teacher ni kan pergi slow juga kan. Sampai hati. Okay, akan jadi banyak homework bukan tadi hidrogen. Hidrogen tu awak tiru je kat atas tapi awak kena faham kan. Hidrogen tu 2, elektron teacher bagi 2 juga. Cumanya akan ambil masa, teacher bagi masa lama sikit lah untuk siapkan, nak bagi faham. Ada yang boleh siap awal tu dia faham tak apa. Kalau yang kena ambil masa tu, ambil lah masa awak. Tapi kalau hantar lambat kan, kalau UPM teacher rasa sejuk hati sikit lah macam teacher saya hantar lambat sikit boleh? Tak ada masalah, okey je. Yang senyap tu yang teacher macam sedih juga hati kan. Okay. So B, B homework cuba buat macam teacher buat ni. Practice macam mana teacher buat. Tak faham bukan jumpalah, tanyalah teacher, adalah benda yang tak faham dalam kelas kan. Mungkin terlalu banyak kan rasa tepu tu. Itu teacher risau juga. Okay, nombor 6 ni latihan, tapi latihan ni teacher akan ajar yang bawah ni sebab yang ni agak bukan susah, dia panjang sikit. So yang ni okay. Ni homework tapi teacher bagi tahu dulu macam mana nak buat chemical equations dia. Kalau kita tak tahu chemical equations, macam mana kita nak tentukan half equations dia kan? Okay. So korang join tak tu? Ada tak tu? Join. Ada. Tengok sini. Ni adalah tindak balas antara sodium metal dan juga chlorine gas. So awak buat gini. Na tambah Cl2. So sis dia tak banyak produk, bukan A dengan B je lah. A, B, react je lah dua tu, dapatlah NaCl. So balancekan lah. Okay. So daripada equations ni boleh tak awak dapatkan half equation? Macam tu. Okay, itu atas awak macam mana nak buat. Teacher buat yang bawah. Okay, yang bawah ni adalah ni salin jangan nanti kata tak ada jawapan pula. Okay, Cl. So dapat apa? Akan dapat MgCl2 tambah hidrogen ke? Buat macam ni ke hidrogen? H2 sebab dia gas. Okay, kalau tinggal H saja tu yang jadi salah. Okay, so balancekanlah 2. Okay, then daripada sini soalan tinggal macam ni je. And then dia tak bagi tahu apa-apa pun kan. So kalau you rasa nak sesuai buat hidrogen buat, tapi macam tak sesuai je kan. Sebabnya Mg ni kekal ada Mg je, tak ada penambahan hidrogen kan. Nak buat oksigen jauh sekali kan. Tak boleh nak define pakai oksigen dengan hidrogen. So nak tak nak pakai elektron. So macam mana nak buat? Okay, tak ada lagi table ni. You conteng-conteng dulu. Conteng-conteng dulu sebab nak tahu. Bila dah dapat jawapan tu barulah you isi elok-elok. Barulah keluar table ni. Supposedly tak ada table pun kosong. Okay, macam mana teacher buat? Teacher ambil kat sini. Okay, aku tahu Mg. Mg start dengan Mg. Okay, kalau Mg dah duduk sini, sebelah tu mesti ions. Senang macam tu. Kenapa ions? Sebabnya ini ionic compound. Selepas pada reaction dia jadi ionic compound. Bila ionic compound dia ada charge. Yang ni yang kita nak sebab kita nak bandingkan dengan magnesium kan. Jadi gitu. Biar dulu, tinggal gitu dulu kan. Okay pula, ni antara apa dengan apa? H ke Cl? Ni. Nak buat ionic equation H ke Cl? Cl. Kenapa Cl? Cl kan sebab sini. Tak boleh sebab Cl ni dah banding dengan magnesium. Adakah sini? Mestilah kat sini sebab sini tak ada kawan lagi kan. Tak ada pair lagi kan. Ini kan dah pair, Mg kan dah pair dengan MgCl. So tak boleh dah nak ambil Cl kat sini. Cl dengan sini tak boleh dah lah. Faham tak maksud teacher? Faham? Faham. Okay-nya maknanya yang tak ada lagi pairing adalah H2 kan. Dengan siapa kita nak bandingkan? Ni agak-agak nak cerita pasal hidrogen ke Cl? Hidrogen. Hidrogen. Sebabnya hidrogen tu ada sebelum dan selepas. Cl ni mana ada dah selepas tu awak nak bandingkan apa? Macam mana nak buat? Equations kalau Cl sini ada, Cl selepas tu tak ada dah. Macam mana awak nak, takkan nak letak pandai-pandai letak, tak boleh. Dia tak ada dalam reactions dah. Hidrogen dah tak ada siapa-siapa dah kat situ. So hidrogen dengan hidrogen lah. Sebab dia ada kat sini, dia ada juga selepas reaction tu. So buat macam ni. Okay, H. Awak rasa teacher nak kena buat molekul ke ions? H kat sini. Ion. Sebab dia HCl. HCl kan ionic kan. So kita pecah dia ada charge. H plus dengan Cl. Alamak.
Bukan ionic ni. Ni adalah non-metal kan sebab H plus non-metal, tapi specialnya sebabnya H plus tu. Hydrogen plus, walaupun dia non-metal dia plus sebab dia ringan. Sangat ringan. So dia lebih suka dermakan. So tak apa lain tu. Okey ni H plus. Dia tak boleh jadi H2 kat sini sebab sebelah ni H2. Tak nak praktis lah kalau rasa macam susah. Sedangkan benda ni kalau you praktis, Allah celah gigi. Okey, tengok kat sini. Okey, kita nak tentukan pula. Sebelum nak buat benda ni, nak confirmkan jawapan awak tu sebagai final answer, buat dulu kat contoh-contoh dulu tepi tu. Okay, so elektron patut duduk belah mana untuk MG? Kanan. Kanan, betul sebab dia jumpa elektron positif kat situ kan? Kanan. 2 ke 1 je elektron? 2. Betul. Okay, ni pula. Elektron sini pula. Okay, ni. Elektron duduk sini lah sebab dia nampak hidrogen plus kat situ kan? Okay, balance dah ke belum? Belum sebab sini ada 2 hidrogen. Tak ni. Okay, adakah 2 saja elektron? Tengok kat sini yang ada ions ni. Tengok sini. 2 darab 1 dapat 2. Tu cara nak kira elektron lah. Tengok pada yang ada charge, kita darabkan dengan nombor depan macam tu. Sebab apa dia akan jadi total ni 0. Okay So bila kita dah buat macam ni, kita tahulah siapa oxidation, siapa reduction. Yang mana-mana elektron duduk belah kanan, oxi. Yang kiri reduction. So boleh cerita. Macam mana nak cerita ni? 9.20 dah. Macam mana nak cerita ni? Di sini. Sebab teacher tunjuk, sebab kat atas nanti awak boleh buat. Okay. Sodium. Kita tahu sodium pula, magnesium. Magnesium undergoes oxidation. Sama ada orang cakap because magnesium is oxidized pun boleh, ataupun nak cakap macam ni. Because, okay. Reactions oxidation reaction because Mg atom release electron form magnesium ion. Tu nak tambah sini magnesium is oxidized. Okay. Okay. Dapat dah banyak kan? Ni. Siapa tu? Siapa ni? Ni hydrogen lah. Hydrogen ions. Sebut yang ni apa yang ada dalam half equations bukan yang kat sini. Hydrogen ions gain electron to form hydrogen molecule. Undergo apa kan? Jawablah. Kalau terlepas kat sini cakaplah. Hydrogen ion undergoes. Tu teacher kata tak semestinya tersusun ayat tu. Ni bukannya method ataupun procedure kan? Ni nak cerita. Reduction. Hydrogen ion is reduced. Ada ni, ada lead. Semua ada. Cantik. Ni half equation salin balik lah. Apa yang kita dah buat Mg2 plus tambah 2 elektron. Okay, ini pula H plus tambah elektron sama dengan H2 kan, tapi balance kan. Okay, ada lagi apa? Apa lagi? Pasal apa lagi tak cakap ni? Pasal apa lagi? Siapa boleh nampak? Apa lagi teacher tak bagi tahu? Agent. Yes, agent, betul. Okay, magnesium is a reducing agent. Semua refer kat half equations bukan lagi yang ini. Okay, then yang ini siapa yang jadi oxidizing agent? Ion tadi lah. H plus ion is oxidizing agent. Sebab teacher refer pada reaktan yang ada kat half equations tu. Ini. Bahagian reaktan kan ni kan. So yang ni kotak ni redox berlaku ke tak? Cakaplah redox reaction occur because oxidations and reductions occur at the same time. Okay, itu saja. So homework awak akan jadi latihan ni. B page ni
B dengan 6 tu. Ambillah masa untuk fahamkan balik apa yang teacher explain kat dalam ni. Okay. Okay. Teruskan yang ini. Penat kan? Itulah redox. Nak pergi satu-satu dia macam mengajar dah, dia bukan ulang kaji. Kalau lah cikgu-cikgu chemistry tahu yang teacher mengulang kaji macam ni, dia kata kerja gila kau ni Nazira, kerja gila ni kau pergi satu-satu. Sebab tu dia orang bagi soalan tu. Sekejap tak apalah kan, janji pelajar faham. Ikutlah macam mana teacher nak buat pun. Okay, so yang ini okay. Bila kita belajar transfer of electron, dia akan keluar satu eksperimen yang mana grup 1 akan buat. Grup 1 akan explain pasal amali itulah. Ada amali. Ini yang first, tak silap teacher lah. Okay, so yang ini adalah kita nak buktikan bahawa berlaku ke tak transfer of electron tu. Macam mana kita nak buktikan? Awak dengar slow-slow. Kalau awak rasa teacher laju ke apa, awak dengar recording teacher balik tau. Okay Sebab kita letak galvanometer. Galvanometer ni dia yang boleh tunjukkan, dia indicate kita bahawa ada transfer of electron ke tak ada. Macam mana dia buat? Okey, contoh galvanometer kan, dia ada needle kat sini kan. So needle dia deflect, pergi belah sana. Bila deflect tu maknanya ada elektron yang bergerak lah tu. Dia lalui circuit ni. Dengan itu kita boleh buktikan bahawa transfer of electron memang berlaku. Antara siapa dengan siapa, kita kena pakai agent. Ni kita dah kena start hafal agent. Hafal. Okay tak perlu hafal semua. Kena hafal semua kalau dia bagi yes kena tahu semua. Tapi ada teknik dia kejap Okay, ni eksperimen tapi belajar teori dulu. Alright, so bila tengok YouTube, ni YouTube sebabnya dia berbentuk YouTube. Okay, so bagaimana kita nak tentukan dia mesti ada positif dengan negatif terminal kan? Ingat lagi tak anode cathode? Dikenalkan sikit-sikit dah anode cathode. Positif dengan negatif, dia tak boleh negatif terminal dengan negatif terminal. Tak jadi, elektron tu nak pergi ke mana? Kan? Elektron tu mesti pergi kat tempat positif kan? Okay then. Macam mana kita nak tentukan siapakah negatif, siapakah positif terminal berdasarkan agent yang kita guna? Okay, nanti akan ada table dia tunjuk siapa reducing agent, siapa oxidizing agent. Okay, reducing agent, kalau lah awak letak kat sini reducing agent, belah kiri, so reducing agent ni adalah agent yang akan undergo, reactions yang akan undergo oxidation. So oxidation memang anode. Memang anode. Anode tu negatif terminal. Tolong take note Nanti bila dah belajar keseluruhan topik, awak akan nampak lah anode memang negatif terminal. Kecuali dalam electrolysis yang pakai bateri tu. Okay reducing agent. Kalau letak belah ni, belah kiri, maka dia undergo oxidation, dia jadi anode dan dia adalah negatif terminal. Okay, sini pula. Kalau awak kata awak letak, kalau sini dah reducing agent, sebelah tu masih oxidizing agent. Kalau tak jadi dah redox. Kan? Soalnya, kejap, kita nak cari benda je. Kat mana tips tu? Keluarlah tips tu. Mana tips tu? Oh, okay. Okay, kalau sini reducing agent, sini pun oxidizing agent pula lah. So, oxidizing agent kita tahu dia undergo reductions. Bila undergo reductions, dia kena jadi cathode. Cathode adalah positif terminal. Okay ni. Cara nak ingat macam ni. Kat sini dah teacher dah bagi tips lah. Anode. Yang ni kita boleh guna sampai voltage cell. Anode. Anode. Okay. N ni apa? Negatif terminal. Sebab kalau awak tak tahu oxidation undergo kena letak kat negatif terminal, awak tak tahu lah. Ini oxidation reaction. RXN tu adalah reactions teacher pakai short form. So bila kita tahu dia oxidizing agent, kita tahu dia ni adalah reducing agent. Buat slash macam tu. Okay ni donate ataupun release. Ini elektron. Macam tu. Tahu anode je, bila cathode dia terbalik lah. Kalau cathode positive terminal, reductions and oxidizing agent. And then dia, kalau sini dah donate, sebelah kawan dia tu yang jadi cathode tu dia mesti gain, dia mesti opposite dengan anode tu lah So elektron tetaplah sama sebab dia melibatkan elektron kan.
Okay. So dah tahu tu kan, oxidation, dia mesti anode, dia mesti negative terminal, and then dia mesti release electron. Okay, dah dapat situ. Okay. And then dia ada electrolyte kat sini. Dia kenapa dia kena letak electrolyte? Sebab kita nak pisahkan reducing agent ni. Dia takkan tercampur sebab concentration lain-lain. Kita akan masukkan mula-mula masuk electrolyte dulu dalam tube tu slow-slow. Lepas tu kita kena titiskan kat wall ni. Nak masuk reducing agent tu kena hati-hati sebab kita kalau laju sangat dia akan bercampur dengan electrolyte ni. Electrolyte ni kita nak pisahkan dua agent ni kan. Macam tu. Okay. Alright, so bila tengok YouTube ni bukan YouTube yang channel tu bukan. Okay, when an oxidizing agent and reducing agent are separated by an electrolyte in a U-tube, electron have to be transferred. Dari mana ke mana? Dia mesti daripada anode ke cathode. Mesti. Dalam apa-apa juga keadaan. So nya anode ni adalah reducing agent kan. Ni pula adalah cathode ni adalah oxidizing agent. Maknanya oxidation pergi ke reduction. Banyak point teacher bagi ni kan, banyak kan. Penuh otak tu. Tengok balik recording teacher Okay. So dah tahu macam tu? Okay. Kalau ada deflection, yes, you set up electron tu betul dan juga berlaku transfer of electron. Kalau dia deflect saja, yes, adalah tu electron tu berlaku. Transfer of electron Okay, ni tak apalah ni. Ni ingatlah balik anode yang teacher bagi tahu tips kat atas tu. Okay, nervous teacher kalau bunyi-bunyi takut ada masalah lagi. Okay, kita pergi sikit lagi. Kat sini panjang tajuk ni panjang. Tak apa, kita je jangan rasa tergugat dengan kelas lain. Kata kelas lain dah pergi amali semua teacher. Ya, tahu. Okay, yang inilah yang teacher kata you kena tahu reducing agent dengan oxidizing agent. Okay, pendapat teacher kalau soalan tu dia kadang-kadang kalau keluar soalan dia dah bagi siap-siap dah agent apa tau dalam YouTube tu dia dah bagi dah. So kita kena kenal sama ada dia reducing agent ke ataupun oxidizing agent. Atau soalan boleh tukar kalau soalan AC dia bagi YouTube tak boleh dia mesti bagi kan. Ataupun dia suruh awak buat conduct eksperimen tu YouTube. So dia tak bagi tahu apa-apa pun, reducing agent pun tak tahu, oxidizing agent pun tak tahu. So itu yang kena hafal. So hafal tu sikit-sikit cuma kena kenal macam ni je. Siapa reducing agent, oxidizing agent macam ni. Kalau teacher buat gini, teacher ingat macam ni. PPRS. Terpaksa buat akronim PPRS macam ni. PPRS. Sebab apa? Potassium iodide P. Kalau nampak je sebabnya kat sini mana ada P. So kalau awak nampak dalam YouTube tu dia bagi agent potassium iodide kan. Okey, P ni duduk kat mana? Reducing agent. Sebabnya teacher hafal tu PPRS macam tu. Kalau you ada cara lain nak hafal lah cara awak. Okey, PPRS. Okey, kalau jumpa lagi P, selain P ni, selain iodide dia ada lagi satu. Potassium bromide. Macam tu. Iron sulfate. Ni reactive metal lah, reactive metal mass tu lah, sama je. Ni contoh kan zinc dia bagi. Sulfur dioxide macam tu. Tu cara teacher So let's say kalau teacher jumpa lah dalam YouTube, soalan YouTube, dia bagi agent, kita tak tahu dia ni apa tau. Teacher pun ingatlah PPRS ni, okay, contohnya sini dia letak zinc. Okay. R ni PPRS adalah reactive metal, so zinc ni adalah reducing agent lah. Okay, ni pula macam mana nak buat? Cik lupa I baca. Macam kelakar sikit tapi kejap. I baca rasanya teacher buat. So kalau banyak A tu mesti oxidizing agent sebab dia start dengan acidified. I baca rasanya teacher. Yes, betul lah. Macam kelakar kan. Tak apalah. Kalau you nampak acidified je, okay ni mesti oxidizing agent sebab I baca ni A. I ni rujuk pada iron. Ini hati-hati Ini je yang kena ingat. Iron tu yang berbeza. Iron sulfate dengan iron chloride. Korang pandai-pandai lah. Okay, C ni chlorine water. B ni bromine water macam tu. Teacher bagi tips, korang adjust lah macam mana Okay. So yang ini dia bagi tak? Sekarang ni tak ada lagi kata putus yang dia nak bagi ketak standard electrode potential yang sebiji-sebiji tu. Ingat lagi tak yang list standard electrode potential tu kan yang E0 tu? Kalau dia bagi, you refer itu je kalau dia minta half equations. Tak perlu nak hafal-hafal sangat. Sebab itu kan dalam standard electrode potential tu kan ada
Malah nak pergi belakang bawah sangat. So refer je. Setakat ni tak ada info lagi sama ada dia nak letak ke ataupun dia nak letak bawah soalan je E-not value tu. Kalau dia tak kata E-not value, kita bagilah seketul tu. Memang mudah awak. Half equations dah ada dah dalam series tu. Hafal je. Okay, so hafal lah oxidizing agent dengan reducing agent. Penting penting. So color ni nanti kita pergi balik. Okay, dah habis kelas. Next class, teacher perlukan satu grup. Siapa grup pertama, dia akan explain. Nak tak nak dia kena fahamkan lah. Kalau tak faham nanti Roger teacher dia fahamkan. Observation ni rasanya teacher bagi jawapan ni kan. Okey, tak apa. Grup 1 ada jawapan. Ni sebenarnya dari buku teks je. Sama je kan. Tapi beza dia kena tahu cara nak present, nak fahamkan eksperimen ni. Okey, so itu sahaja. Minggu depan kita sambung cara nak tackle soalan transfer of electron at a distance. Okey, ada soalan? Ada tak? Ke dah jam dah? Korang ada tak ni? Ada soalan teacher. Tak ada kan? Nanti kalau rasa masalah lagi, refer recording teacher. And then siapa rasa nak try buat, try lah dulu. Nak buat ni kan, try lah dulu. Siapa rasa nak buat, teacher kata dah kan, revision jangan bergantung pada teacher sahaja. Try and try. Okay. So homework, nanti teacher listkan homework apa, ada 4 lah kan. 2 hydrogen, 2 transfer of electron tu. So itu saja kelas hari ni. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, teacher.